Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmi bil khair, amma ba'd. Muka surat itu 73. Yang saya tanda 73 atau 75. Betul. Sambungan daripada bulan lepas. Ini 73. Nah, yang saya tanya tu 73. Wa alla yukhasima ahadan wa alla yukhasima ahadan wa la yunaziruhu wa la yunazirahu wa la ta'allama al-jadala. Letak baris atas tu sebab dia ataf, dia nasab dengan al tu. Fa innal kalama fil qadari wa ru'yati wal qur'ani wa ghairiha minas sunan makruhun manhiyun an wa la yakunu sahibuhu in asaba bi kalamihi as-sunnata min ahli sunnati hatta yada'al jadala wa yusallimu wa yu'minu bil athar. Jangan berdebat dengan seorang pun. Jadi jangan berdebat dengan seorang pun dengan apa tu? Dia sambungan daripada pelajaran kita yang lepas tentang Quran. Quran adalah kalamullah. Yang keduanya tentang ru'yah, melihat Allah. Yang ketiganya tentang masalah qada dan qadar. Kerana berbicara tanpa ilmu dalam masalah takdir. Jadi kita nak bahas apa benda tu satu ketetapan daripada Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala jadi begini, jadi begitu, itu satu ketetapan, tak perlu kita nak berdebat. Itu suatu ketetapan dan juga ketentuan daripada Allah. Ru'yah, melihat Allah Ta'ala. Jadi sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut, sebegitulah yang kita pegang. Apa yang disebut oleh Allah dan disebut oleh Nabi SAW, bahawa orang beriman, nikmat yang paling mulia bukan dapat sahaja masuk syurga, tetapi dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan secara terang. Jadi tidak secara terang itu tanpa ragu, jelas melihat Allah. Jadi berhubung dengan masalah ru'yah juga tak perlu diperdebatkan. Ru'yah dan Al-Quran. Al-Quran itu adalah merupakan kalamullah. Maknanya secara jelas. Tak perlu kita berdebatkan sama ada dia kalamullah ataupun tidak. Dan masalah lainnya yang terdapat di dalam sunnah. Sebab tu kita tengok nota kaki itu, sunnah yang dimasukkan di sini adalah aqaid dan perkara-perkara yang berhubung dengan tauhid dan juga manhaj. Itu yang dimasukkan sunnah di sini. Adalah perbuatan yang dibenci. Kalau kita berdebat, kita berbahas, adalah suatu perkara yang benci dan dilarang. Dilarang, pelakunya tidak termasuk ahli sunnah wal jamaah, walaupun perkataan menyamai ahli sunnah sehingga dia meninggalkan perdebatan dan mengimani sunnah. Jadi tiga perkara yang disebutkan tadi tidak boleh berdebat. Walaupun asal perdebatan sesuatu isu yang berkaitan dengan agama ini dibenarkan. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut di dalam ayat Quran, yang Allah Ta'ala kata, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Suruhlah, ajaklah, panggillah manusia ke jalan Tuhanmu. Jalan Tuhanmu maknanya jalan Allah. dengan penuh kebijaksanaan di sini bil Qur'ani was sunnah, sebagaimana yang ditafsirkan oleh ulama
bil hikmah, apa makna? Bil Quran was sunnah. Maknanya nak ajak orang mesti kita kembali kepada Quran dan sunnah. Sebab bila kita ajak orang, kita seru orang, panggil orang di dalam dakwah ini, suatu perkara yang penting yang jelas perlu kita ketahui, kita nak ajak orang ikut kita ke ikut Allah? Nak ajak orang ikut Allah dan Rasul ke ataupun nak ajak orang ikut kita? Bila kita kata nak ajak orang ikut Allah dan Rasul, mesti ada panduan, ada ambilan dia. Apa dia? Iaitu Quran dan hadis yang tak boleh lari. Bila kita kata kembali kepada Quran hadis, tidaklah bermaksud Quran hadis yang kita bentangkan dan kita sampaikan kepada orang tu di sudut kefahamannya berdasarkan kepada andaian sendiri, tafsiran sendiri sebagaimana sering disebut, faham sendiri orang kata kan. Tak, semuanya berdasarkan kepada tafsiran, huraian, perbahasan yang telah diketengahkan oleh ulama. Kita hanya cedok sahaja, kita hanya menakalkan sahaja. Okey, ayat ni ulama tafsir ni kata apa, Imam Qurtubi kata apa, dalam tafsir Jalalain kata apa, Ibnu Katsir kata apa. Kita ni sekadar menyampaikan je daripada nakalan-nakalan yang diambil daripada kitab yang dikarang oleh para ulama. Jadi dia kata di sini, tiga perkara ini jangan diperdebatkan, kerana perkara itu adalah suatu ketetapan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang masalah takdir, banyak ayat-ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut itu adalah merupakan suatu ketetapan yang telah diputuskan. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah wahai Muhammad, tidak akan menimpa sesuatu musibah kepada kita. Musibah ni kita kata apalah, kemalangan, kematian, kehilangan harta benda, kecederaan. Itu sebahagian daripada bentuk musibah. Katalah kepada mereka, tidak menimpa suatu musibah kepada kami melainkan suatu benda yang telah ditetapkan. Allah Ta'ala dah putus dah di azali. Cuma tentang qada dan qadar ini ulama bahas pula, qada mu'allaq ataupun mubram. Sama ada qada itu yang masih tergantung, ditetap juga tergantung, tak diputuskan secara pasti. Yang tu ada perubahan. Kalau kita kata mubram, kata putus, tak ada berubah. Tapi di sudut hakikatnya, kita tahu tak yang mana mu'allaq, yang mana mubram? Tak tahu. Bila kita tak tahu, serah juga kepada Allah. Di samping kita berusaha untuk mengelak diri kita daripada terjatuh, terjebak, terkena malapetaka, musibah, bahaya ni, kita berdoa kepada Allah, sebab Dia yang tetapkan. Jadi selain daripada beberapa ayat Quran menjadi dalil dan asas kepada pegangan ahli sunnah wal jamaah, qada dan qadar adalah merupakan suatu ketetapan. Di sana ada beberapa hadis Nabi SAW. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nabi SAW bersabda, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lana, qad katabahu Allahu laka. Nabi kata, ketahuilah, sesungguhnya umat, yakni umat manusia ini, sekiranya mereka berhimpun untuk mendatangkan munafaat kepada engkau dengan sesuatu munafaat, maka mereka tidak akan dapat memberi munafaat kepada mereka melainkan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Ada hadis menyebut seluruh manusia dalam dunia ini bergabung untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Dan ada hadis kalau sekiranya manusia seluruhnya bergabung dengan jin untuk mendatangkan sesuatu manfaat kepada manusia, tetapi sekiranya manfaat itu tidak ditetapkan, tidak ditentukan, ditakdirkan oleh Allah, maka kita tak dapat manfaat. Terus untuk mengharapkan kebaikan daripada manusia, kalau sekiranya manfaat itu tidak ditetapkan, diputuskan oleh Allah. Begitu juga di dalam hadis ini, dia kata, walau ijtama'u ala an yadurruka, sekiranya manusia seluruhnya berhimpun untuk mendatangkan mudarat kepada kamu, bi syai'in, dengan sesuatu mudarat,
lam yadurruka illa bi syai'in, mereka tidak dapat memudaratkan engkau melainkan dengan sesuatu qad katabahu Allahu 'alaika, sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Taala ke atas kamu. Jadi yang kedua pun sama. Sebab itu bila kita nak keluar daripada rumah kita, walaupun di sana mungkin ada gangguan, ada ancaman daripada makhluk Allah Ta'ala, orang nak bunuh kita, nak serang kita, nak buat dajjal kepada kita. Tahu buat dajjal ya? Nak buat naya. Buat dajjal ni bahasa Kedah ke bahasa Penang? Bahasa Kedah. Bahasa Utara. Buat dajjal ya. Nak buat naya kita, tak perlu kita takut kalau akidah kita betul. Tak ada goyang. Sebab apa? Sama ada mudarat ataupun mudarat. Kalau Allah Ta'ala takdirkan begitu, kalau dapat mudarat, dapat mudarat. Kalau Allah kata tak dapat mudarat, tak dapat mudarat. Sekarang ni banyak ugatan-ugatan kan, tekanan-tekanan dan sebagainya. Kalau kita orang yang beriman yang pegang kepada akidah yang betul, akidah yang dipegang oleh Nabi dan para sahabat, kita tak takut. Sebab mudarat itu tidak dapat datang daripada pihak manusia ataupun makhluk, melainkan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hujung hadis itu Nabi SAW bersabda, rufi'atil aqlamu wa juffatis suhuf, diangkat akan kolam-kolam dan dikeringkan suhuf, kertas-kertas. Maknanya bila Allah Ta'ala dah tetap, tak ada berlaku perubahan, tak ada tulis apa-apa dah, habis dah, diangkat pena dan kertas pun dah jadi kering. Allah tak, itu simbolik daripada dah ditetap suatu perkara yang telah diputuskan. Cok kering. Ada istilah apa lagi? Maknanya putus pas lah orang kata, dengan secara pasti. Di situ juga nak menunjukkan bahawa perlunya kepada tawakul. Apa maksud tawakul? Pergantungan penuh kepada Allah. Di dalam hadis-hadis bab tawakul ini, kita sebut tawakal kan. Dia kalau tawakala ya tawakalu tawakulan, maknanya serah tanpa usaha. Kalau tawakkala ya tawakkalu tawakkulan, serah berserta dengan usaha. Sebab itu Nabi kata, barang siapa yang benar-benar bertawakul, haqqa tawakkuli, sebenar-benar bertawakul, dia la razaqtum, kamu akan diberi rezeki kama ruzikat tayr. Siapa-siapa yang bertawakal penuh kepada Allah Ta'ala, dia akan diberi rezeki. Kalau sekiranya kamu penuh tawakal kepada Allah, kamu akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki oleh Allah. Nabi SAW menyebut, hadis ini juga ada di dalam Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi. Burung ni bila dia keluar daripada sangkar dia, daripada sarang dia, dalam keadaan temuluk dia kosong, kempih. Dia tahu tak masa dia nak pergi tu, dia nak cari makanan, dia nak pergi terbang, dia tahu tak rezeki dia di mana? Dia tak tahu, tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang kita tahu juga andaian. Lepas kuliah duha ni rasa ada kot minum lebih kurang kan, di channel ke capati kok ada, tak ada pun tak apa. Kita berandaian macam tu. Tadi dia lepas main subuh ni rasa ada dia mau nak panggil ajak makan sarapan pagi ni. Andaian tu betul, ada sungguh. Dengan apa dia kotiau kerangnya, dengan nasi lemaknya, macam-macam andaian kita. Tapi burung tak ada andaian tu, dia tak tahu. Dia pergi keluar daripada sangkar, dia tak tahu di mana dia dapat rezeki. Allah kata, Nabi SAW sebut, kalau sekiranya manusia tawakal, penuh tawakal, dia akan diberi rezeki sebagaimana rezeki yang diperoleh oleh burung. Burung ini dia keluar daripada sangkar dia tak tahu nak pergi ke mana, di mana sumber rezeki dia, dibalik di dalam keadaan penuh temuluk dia. Jadi diajar kepada kita orang Islam ni supaya bertawakal penuh kepada Allah. Sebab tu masalah rezeki tak boleh goyang. Orang tua-tua ada sebut dengan satu istilah apa? Ulat di dalam batu pun ada rezeki, takkan manusia. Ulat yang tak kerti nak kerja SPM tak ada, SRP tak ada master, PhD, BA, MA tak ada kan? Pun boleh rezeki. Apatah lagi manusia yang Allah Ta'ala bagi akal walaupun dia tak mengaji. Tambah tu orang hebat-hebat macam tuan-tuan ni mengaji, hebat pada burung lah. Tuan-tuan hebat pada burung, hebat lagi daripada ulat yang duduk dalam batu yang dikatakan ada rezeki.
Sebab tu dalam Quran kata tidak ada suatu binatang ataupun seekor binatang yang melata min dabatin alal ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada seekor binatang yang melata di atas muka bumi ini melainkan Allah Taala akan beri rezeki kepada dia. Ini nak ceritakan apa? Tawakal dan juga takdir rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua yang menjadi dalil tentang ketetapan daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebut dia dalam Riyadhus Shalihin. Hadis yang kedua ni juga ada di dalam matan arba'in. Matan arba'in ni maknanya hadis 40 yang kita belajar tu. Nabi SAW bersabda kama fi hadis Ibn Mas'udin anin Nabi SAW qala inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya kamu akan dihimpunkan seseorang kamu dihimpunkan kejadiannya di dalam perut ataupun kandungan ibu dia selama 40 hari sebagai nutfah, maknanya air mani. Summa yakunu alaqatan, kemudian segumpal darah. Summa yakunu mudghatan, jadi segumpal daging. Mislu dzalik. Summa yub'atsu ilaihi al-malaku, kemudian diutuskan malaikat kepadanya, fayu'maru bi arba'i kalimatin. Diperintahkan bila kita dah jadi tadi daripada nutfah kepada alaqah, lepas tu mudghah ni, dah sempurna kejadian manusia itu, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis bikatbi rizqihi. 4 perkara tu apa dia? Ditulis rezekinya. Jadi rezeki ni kita tak boleh takut, tak boleh rasa susah hati, sebab benda tu dah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala dah takdir rezeki seseorang banyak tu, dia tak akan jadi kurang. Sebab tu ada juga istilah orang tua-tua kan, rezeki secupak tak mari segantang. Kau dah letak lagu tu macam mana? Kalau gitu tak payahlah bersungguh-sungguh bekerja, bertukar lomoh, penat, lelah, sebab secupak tak jadi segantang. Kalau bersungguh pun dia tak akan jadi segantang kalau rezeki kita secupak. Okey, sekarang ni kita tahu tak rezeki kita hari tu secupak ke segantang? Tahu tak tahu? Tak tahu, kena bersungguh lah, sebab kita tak tahu. Macam ayat Quran kata fawailul lil musallin, kau bagi orang yang sembahyang. Orang tak payah sembahyang, orang sembahyang masuk neraka. Kalau sembahyang ada harapan masuk neraka, kalau tak sembahyang lagi lah kan. Jadi sebenarnya kalau kita kata jawab sebagai mafhum mukhalafah, macam kami belajar dulu, dia ada mafhum mukhalafah, kefahaman di sebaliknya. Kefahaman di sebaliknya, kalau sembahyang ada peluang, ada harapan masuk neraka, kau tak sembahyang macam tu. Jadi kembali masalah rezeki tadi, kita tahu dah hari tu kita punya rezeki secupak segantang, kita tak tahu. Kalau kita tak tahu, dia bersungguh-sungguh. Sebab tu kalau kita tengok dalam Quran dan hadis, menjadi pegangan amalan para sahabat ni, mereka bekerja bersungguh-sungguh, sama ada urusan dunia ataupun urusan akhirat. Urusan dunia ataupun urusan akhirat. Maknanya bukan orang Islam tu yang disebut apabila dijanjikan syurga neraka, tentang siksa kubur, alam akhirat ni, kepala dia dikira zikir lah, dikira baca Quran, dikira urusan-urusan akhirat. Adapun urusan-urusan yang berkait, yang bersangkut paut dengan duniawi, ditinggalkan, diabaikan dan dianggap kecil. Ini urusan dunia. Tak. Sahabat-sahabat bukan berpegang macam tu, bukan itu tindakan mereka. Kerana dunia, ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi orang Arab kata dunia adalah ladang untuk memperolehi hasilnya di negeri akhirat. Sebenarnya segala perbuatan, gerak geri tindakan kita, walaupun nama dunia di sudut zahir, kalau kita pandai adjust, urusan dunia itu dia akan jadi akhirat. Macam kita kata makan minum, urusan dunia lah kan, makan minum, tidur, kita bekerja, itu urusan dunia. Nampak zahir macam tu. Tetapi bila kita makan minum, kita niat, bila kuat tubuh badan kita nak beribadah kepada Allah Ta'ala, nak mari mengaji, dia jadi akhirat. Walaupun asalnya urusan dunia. Beli kereta urusan dunia, beli kereta, kita naik kereta tu bagaimana mengaji, datang kuliah, pergi sembahyang berjemaah, sembahyang Jumaat, dia jadi akhirat tak? Sebab tu jangan dianggap
walaupun nampak sesuatu benda itu zahir di dunia, dia mati setakat tu, tak bawa kepada akhirat. Bahkan dulu orang bahagikan ibadat 8 jam, cari rezeki 8 jam, lepas tu tidur 8 jam. Maknanya hak 8 jam itulah dikira pahala, sebab yang tu dikira ibadat. Sebenarnya dalam Islam 24 jam itu semua ibadat. Tidur ibadat. Nabi ajar sebelum tidur kita berwuduk. Lepas tu Nabi ajar lagi baca doa kan, Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa ja'tu zahri ilaik, sampai habis tu. Ambil kita baca apa dia, berwuduk dan kita berdoa. Lepas tu niat pula kita nak qiyam mulai malam tu. Tidur tu kira ibadat tak? Nampak urusan dunia lah kan. Begitu juga cari rezeki, kita bekerja, aktiviti harian kita apa. Orang sini suka naik motor kan, exercise, kita buat naik bersikap. Tadi cerita panjat bukit untuk sihatkan tubuh badan. Bila tubuh badan kita sihat, senang tak kita nak semayang? Berdiri lama-lama boleh tak? Ini kadang-kadang 5 minit, 10 minit rasa sakit lutut, sakit pinggang, rasa penat. Sebab apa? Badan kita ada penyakit, badan kita lemah, badan kita tidak sihat. Kesimpulan daripada penerangan tadi, semua tu kalau kita 24 jam, kalau kita pasang niat dengan cantik, semua dikira ibadat, semua dikira pahala. Sebab innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala tindakan perbuatan itu didasari dengan niat. Jadi dalam hadis ni kata apa? Ditulis rezekinya dan juga ajalnya, wa ajalihi. Orang makan ubat apa dia, ubat sihat ke, makanan-makanan tambahan, minuman tambahan untuk sihat panjang umur. Kalau Allah Ta'ala takdir banyak tu, umur dia banyak tu lah. Dia jogging, exercise, dia makan ubat ke, jaga kesihatan, bagus. Memang Nabi suruh jaga kesihatan. Tetapi hakikatnya panjang tu umur dia. Jadi tetap. Jadi malaikat ni, malaikat maut, dia nak tarik nyawa orang tu, dia tengok rezeki, dia cek rezeki seseorang tu ada tak lagi atas dunia. Kalau tak ada rezeki, sampai aja dia. Sebab tu kadang-kadang orang sakit kan, kita sakit esok pun macam tu lah. Hari ni kita cerita orang sebab berlaku benda tu pada orang, esok kita pun sama je. Bila sakit, orang suap makanan dalam mulut, dia keluar balik. Bagi minuman, keluar balik. Masuk tiup pun tak lepas masuk. Sebab apa? Rezeki dah habis lah. Kenapa ni susah hati lah, tak boleh makan. Dia lapar, dahaga, bagi keluar balik, rezeki dia dah habis. Tak lama, biasa-biasa yang kita tengok kan, tak lama lepas tu Allah Ta'ala tarik nyawa dia mati. Bila kita mengaji bab qada, kita tak jadi pelik, kita tak jadi heran, kenapa dia tak boleh makan? Dah habis dah rezeki dia, dah ditetapkan. Sebelum tetap tu bila tu? Tetap tu bukan setelah dia lahir rezeki seseorang. Tetap tu bukan dia ketika dia akhir balik. Tetap tu bukan semasa dia dewasa, bukan semasa dia tua. Sebelum dia lahir tu, dia ditiupkan roh, tetap dah. Itu yang pentingnya kita beriman kepada qada qadar tu. Sebab dia letakkan salah satu daripada rukun. Rukun ni macam tiang, wajib kita percaya. Tak percaya satu, rukun iman yang ke-6 tak percaya. Habis yang atas percaya kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, hari kiamat, kepada Nabi, malaikat, semua tak pakai. Tolak satu je, habis akidah kita jadi runtuh, jadi rosak. Kerana ini perkara asas. Dan juga amalannya ditetapkan juga amalan. Maksudnya seseorang tu bila lahir atas dunia, benda amalan apa yang dia buat? Amalan apa, buruk ke jahat? Sebab tu kadang-kadang sahabat sendiri mula-mula dengar hadis-hadis macam ni, pening juga. Kalau dah ditetap amalan seseorang, lepas tu disebut lagi hadis ni kan, tentang apa dia, wasyaqiyin aw sa'idin, celaka ataupun bahagia, syurga neraka. Macam mana ni tuan-tuan? Kalau gitu tak usah beramal. Kalau kita ada andaian tu, ada soalan tu, benda tu dah tetap, tak usah beramal lah. Peluang untuk teruk nak mengaji, bayam tak payah, mengaji tak payah, puasa tak payah, benda dah tetap. Tapi hujung tu apa dia? Sahabat pun tanya Nabi, wa natakilu ala kitabina. Dia kata ala nad'ul amala wa natakilu ala kitabina. Ada riwayat menyebut wa nakilu, tak ada ta di situ. Ada wa natawakkalu, dan ada riwayat dia kata wa nakilu, maknanya kami
ataupun kita serahkan di atas ketetapan kita. Maksudnya tak sedap beramal. Kalau dia dah confirm ahli neraka, dia beramal pun sia-sia. Kalau dia dah confirm ahli syurga, apa perlu dia beramal? Kok mana pun dia masuk syurga juga, walaupun dia tak buat ibadat. Jadi serah kepada Allah Ta'ala. Lalu Rasulullah kata, i'malu, beramalah oleh kamu, fa kullu muyassarin lima khuliqa lahu. Rasulullah suruh beramal juga walaupun benda tu dah tetap. Sebab dia kata setiap sesuatu yang dimudahkan adalah sesuatu yang dijadikan baginya. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah tetap dia itu ahli syurga, maka segala amalan-amalan yang dia buat jadi mudah semua. Dia sembahyang pun dia rasa ringan, mengaji dia rasa ringan, berzikir, baca Quran dia buat baik jadi mudahnya. Dipermudahkan sebab dia ahli syurga. Tapi kalau kita takut diri kita ni buat ibadat jadi berat, takut tak tergolong daripada ahli syurga, na'udzubillah min zalik, jadi berat buat ibadat. Macam orang munafik kan, bila dia nak sembahyang dia rasa berat. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Apabila mereka nak mendirikan sembahyang, mereka berdiri dalam keadaan berat. Sebab apa? Nasib orang munafik ni hujung penghidupan dia neraka. Sebab innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di dalam neraka Allah yang paling bawah sekali. Sebab tu dia rasa berat. Sebab jalan penghujungnya ke situ. Jadi bila kita sendiri rasa berat, kita kena bertaubat. Takut jadi jalan tu, bukan jalan kanan, bukan jalan syurga. Jadi sebab tu hadis-hadis yang macam ni sangat penting kita belajar. Bila kita ukur, kita ni rajin malas baca Quran. Oh, tak aku ni ahli neraka pun, na'udzubillah min zalik. Malah berat rasa nak semayang tu. Allah, aku ni ahli neraka tu. Sebab bila berat melakukan ibadat, takut jalan-jalan tu jalan-jalan berat. Kalau ringan, jalan-jalan ringan je masuk syurga. Sebab benda tu dah tetap. Saya bila baca ni jadi takut rasa. Kita ada buat baik dah hari tu. Kalau banyak baik kita buat, dipermudahkan jalan baik, jalan ke menuju ke syurga. Jadi walaupun hakikat yang sebenarnya manusia tak tahu nasib diri dia sendiri, sama ada jalan ke syurga, sama ada nasib kesudahannya, penghujung usianya, penghujung perjalanan hidupnya, syurga neraka, memang semua orang tak tahu. Tetapi dengan hadis-hadis yang macam ni boleh menjadi suatu panduan, motivasi, dan untuk panduan, pengiktibaran, untuk supaya kita berfikir. Bila kita malas buat ibadat satu hari itu, Allah, aku jalan ke mana ni? Sebab jalan ke syurga, jalan ke neraka jadi berat ibadat. Kalau jalan ke syurga, dia jadi mudah untuk melakukan ibadat. Jadi sahabat bila baca ayat-ayat macam ni, tengok hadis-hadis macam ni, mereka muhasabah diri sendiri. Kalau rasa malas buat ibadat tu, takut jadi jalan ke sana. Kita tengok Rasulullah kata beramal, kerana setiap sesuatu yang dimudahkan itu sesuatu yang dijadikan untuknya. Jadi sebab itu kita diperintahkan supaya sentiasa melakukan ibadat kepada Allah. Bukan kata sentiasa, bahkan kena memperbanyakkan ibadat. Jadi hadis-hadis yang macam ni, secara kesimpulannya, selain daripada ayat Quran yang dibacakan tadi, nak ceritakan tentang suatu yang perkara yang telah diputuskan oleh Allah, yang tak perlu kita pening, yang tak perlu kita mempertikaikan. Kita sebagai manusia kadang-kadang banyak mempertikaikan keputusan-keputusan Allah. Sama ada sesuatu perkara itu berlaku kepada orang lain ataupun dari kita sendiri. Kalau orang lain tu mungkin kita kata adik-beradik kita, saudara mara kita. Kenapa orang ni sentiasa ditimpa musibah, bencana, sakit saja, harta dia hilang. Dulu hilang handphone, hilang kereta pula. Kenapa lah taklah jadi macam tu? Sedangkan dia ni baik, kaki masjid ni, kaki mengaji. Sekenal-kenal aku masa kecil lagi, memang orangnya berjuruh. Orang Kelantan ada berjuruh ni orangnya baik. Tapi ada saja musibah kena kepada dia. Hak ni pula nampak lara lah sikit, tetapi senang je kita nampak. Kita nak kata apa benda tu, benda takdir, ketetapan Allah yang Allah Ta'ala mengetahui rahsianya. Sebab apa Allah Ta'ala bagi jadi macam tu? Itu kita kata orang, kadang-kadang kita mempertikaikan keputusan, ketetapan, qada yang kena atas kepala kita. Kenapa Allah Ta'ala buat macam tu? Kenapa Allah Ta'ala macam tu? Jahat ke aku ni? Aku jadi jahat sangat ke? Lepas satu, ditimpa musibah, ditimpa ujian, ditimpa malapetaka. Kalau tahu hadis ni, kita bertikai tak? Tak bertikai ya?
Dan satu lagi, setiap sesuatu perkara yang menimpa seseorang sudah tentu dia ada hikmah yang tersirat yang manusia tak tahu. Kalau orang beriman sebab apa? Walaupun dia kuat ibadat, dia hubungan, ikatan dengan Allah Ta'ala kuat. Kenapa kena juga? Sebab Allah Ta'ala nak menguji kesabaran. Hasil daripada kesabaran, Allah Ta'ala nak bagi pahala yang banyak. Innallaha yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisab. Allah Ta'ala melipat gandakan orang yang bersabar pahalanya. Tak boleh nak kira punya banyak. Kalau orang yang buat dosa bagi bala supaya dia teringat, supaya dia kembali kepada Allah. Kalau orang beriman nak tingkatkan kesabaran, nak tingkatkan pahala, tengok Nabi SAW. Adakah Nabi ni pun makin tua penghujung usia dia, makin dekat dia nak bertemu dengan Allah, makin ringan ujian dia? Tak. Lagi kuat. Sebab apa? Nak angkat darjat. Kita ada belajar banyak hadis tentang apabila seseorang itu melakukan sesuatu kebaikan. Contohnya orang yang berwudu. Dia berwudu di rumah dia berjalan setiap satu langkah, dibagi satu pahala dan diangkat darjat. Apa yang kita faham tentang darjat? Kedudukan seseorang di sisi Allah. Selain daripada ibadat, Allah Ta'ala angkat darjat. Dengan ujian, Allah Ta'ala angkat pangkat dia. Dengan ujian, dengan musibah yang Allah Ta'ala timpakan kepada seseorang yang merupakan takdir Allah, Allah Ta'ala angkat. Memanglah kita duduk atas dunia ni, kita tak suka ujian-ujian ni. Musibah, payah, perik, sengsara, menderita, siapa suka? Tak ada seorang yang suka. Berlaku kecederaan, patah kaki, hilang harta benda, kebakaran rumah, mangsa banjir, setengah-setengah tempat banjir, habis barang dalam rumah ni tak boleh pakai langsung, rugi puluh ribu. Siapa nak? Siapa pun tak nak. Tapi kenapa Allah Ta'ala takdirkan? Pertama sekali kita kena tahu siapa Tuhan. Allah ke kita? Kalau kita bolehlah tak nak nak benda ni, benda nak baik, semua kita nak. Tapi bila kita kata Allah Tuhan kita, Allahu Rabbuna, Allah Tuhan kita, serahlah kepada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sudah tentu ketentuan dan ketetapan takdir yang datang itu mesti dia ada sebab. Mesti ada perkara hikmah yang tersirat yang kita tak tahu. Dan ingat, Allah kata Allah Ta'ala tidak akan menzalimi sekali-kali akan manusia. Tapi kita bercakap semasa tak kena musibah. Bila kena, kita kata jangan. Allah Ta'ala tak buat zalim. Allah Ta'ala penyayang, kadang-kadang termari. Sebab iman kita lemah. Di akhirat besok orang yang kena musibah ni rasa seronok sebenarnya. Seronok. Dan saya pernah cerita beberapa kali, termasuklah doa-doa kita yang Allah Ta'ala tak makbul atas dunia. Kan dia ada 3, cepat Nabi sebut dalam hadis kan. Cepat makbul, lambat makbul, dan yang ketiganya memang tak makbul, ditangguhkan, dijadikan dalam bentuk pahala. Semua kita tak suka kan. Kita nak minta hari ni tu dapat. Tapi bila kita tahu tentang qada dan qadar Allah, Allah, inilah suatu doa yang Allah Ta'ala tak makbul di atas dunia, diganti dalam bentuk pahala yang besar. Dengan pahala itu, penyebab kepada kita boleh masuk syurga. Pahala itu memberatkan timbangan. Sebab dalam Quran kata wal waznu yauma idzinil haq faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Timbangan pada hari itu adalah benar. Jadi timbangan itu berdasarkan kepada pahala ibadat amalan yang kita buat. Jadi dalam hadis ini kata kita buatlah beramal. Semoga dengan banyaknya amalan itu jalan memudahkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu di dalam huraian hadis ini para ulama kata fanahnu ma'muruna bi an na'mala wallahu huwal ladzi yuyassiru al-insana wa yu'inuhu lima khalaqahu lahu faman khalaqahu syaqiyan akhdalahu hatta ya'malu amala ahli syaqawah wa man khalaqahu sa'idan yuyassirullahu lahu asbab as-sa'adah. Oleh kerana itu berdasarkan pada hadis ini, kita manusia diperintahkan supaya beramal. Bila Allah Ta'ala perintahkan supaya kita beramal, Allah Ta'ala akan memudahkan seseorang manusia itu untuk melakukan sesuatu amalan. Allah Ta'ala bantu dia, Allah Ta'ala tolong dia
untuk membawa dengan sebab amalan itu ke dalam syurga. Sebaliknya, seseorang yang telah ditetapkan nasib di neraka dihinakan oleh Allah dengan dia rasa berat untuk melakukan sesuatu amalan yang baik. Jadi bila kita muhasabah, hari-hari kita tengok diri kita ni, makin meningkatkan amalan kita ataupun makin kurang. Ini ukuran ni. Saya dan sahabat-sahabat sekalian, makin kurang ke ataupun makin bertambah? Kalau makin kurang, kita kena susah hati. Kok jalan ke situ. Jalan kepada neraka, jalan kepada kejahatan. Jadi hari-hari lah kita kena muhasabah dan kita nilai diri kita. Tadi yang keduanya, tadi selain daripada qada dan juga ru'yah. Apa maksud ru'yah? Melihat Allah Ta'ala. Melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi melihat dengan mata ke dengan apa tu? Kita melihat dengan apa besok? Di akhirat esok dapat melihat Allah. Dulu pun dah kita sebut dah, tapi bila sampai tajuk ni kita hurai sekali lagi. Walaupun tuan-tuan dan jemu, ada orang lain tak pernah dengar, yang tengok secara live ni, satu ilmu dan maklumat baru bagi mereka. Lihat dengan mata yang bersifat dengan kodim ataupun mata yang bersifat dengan baharu. Lihat di akhirat esok. Di akhirat besok pun lihat dengan mata yang bersifat dengan sifat baharu. Sebab kodim hanya ada Allah. Kodim hanya ada Allah. Mata kita tetap baharu. Kita mati besok, Allah Ta'ala bagi mata juga, bagi jasad kat kita, tetap dia baharu. Sebab baharu sifatnya ada mula dan ada akhir. Jadi bila sifat baharu, mesti mata itu kita melihat sesuatu objek, sesuatu zat, sesuatu benda yang ada arah dan ada jarak. Kalau terlalu jauh tak nampak. Kalau tidak ada arah, nak tengok macam mana? Macam mana tu tuan-tuan? Bagi orang ahli kalam, dia tak boleh terima sampai sudah benda ni. Bagi orang yang belajar akidah ahli sunnah jemaah, kita kata lihatlah. Lihat macam mana, serahlah kepada Allah Ta'ala. Cuma kalau nak nafikan ada arah, tak boleh kan? Sebab mata kita yang baharu ni mesti dia ada arah, kita dapat melihat. Mesti ada jarak-jarak yang tertentu. Jadi kita nak pegang macam mana? Kita pegang, kita dapat melihat Allah Ta'ala. Jangan duk faham macam ahli kalam. Ahli kalam ni dia tak boleh terima, takut menyerupai. Dia sampai macam tu. Dia punya takut orang mengatakan, padahal orang tak kata pun, dia tak pernah buat bancian pun tentang sifat Allah Ta'ala, tangan, mata semua. Ada tak kamu faham kamu faham sifat Allah ni sebagai sifat makhluk? Mana orang Islam kata sama tak sama? Cuma dia buat andaian, takut kata. Sebab itu sama ada melihat Allah Ta'ala ataupun yang berkaitan dengan apa dia wajah, ain, yad dan sebagainya. Kalau tuan-tuan baca di dalam kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, kebanyakan jilid yang ke-13. Kebanyakan kitab cetakan ni mana pun jilid yang ke-13 disebut muka surat 33. Muka surat 33. Ibn Hajar ni, sebahagian orang kata dia berpegang kepada akidah khalaf Asy'ariyah, Ibn Hajar dan juga Imam Nawawi. Saya dah sebut kalau Imam Nawawi memang dia berpegang kepada akidah Asy'ariyah ataupun mazhab khalaf, itu betul. Sebab banyak dia tarjih kat tu, tetapi dia adil. Bila dia cerita masalah akidah, dia cerita salaf dan juga khalaf. Tapi Ibn Hajar Al-Asqalani dia tarjih kepada mazhab salaf. Tuan-tuan cerita masalah istawa dan sebagainya. Saya dah sebut banyak kali kan, kalau istawa dengan mana istaula itu Mu'tazilah dan juga Jahmiyah. Itu tak salah dia kata. Cuma saya nak petik di sini, bila ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia kata tidak ada dalil daripada hadis dan juga daripada pendapat sahabat wajib takwil. Sebab golongan Asy'ariyah dan golongan yang berpegang kepada akidah khalaf dia kata wajib takwil. Kalau tak takwil, nampak zahir ayat dan hadis menyerupai Allah. Ibn Hajar kata tak wajib takwil. Menunjukkan secara jelas Ibn Hajar bukan Asy'ariyah. Sebab Asy'ariyah wajib takwil, dia kata tak wajib. Ni nak tengok secara live ni, bacalah. Saya print dari rumah bawah. Tidak biasa kalau saya di sekolah saya buat tunjuk kitab. Tapi saya nak cerita jilid yang ke-13 muka surat 33.
Kalau tak jumpa jilid yang sama, muka surat yang sama, buka di dalam kitab Tauhid. Dia ada kitabul iman, kitabul Badul Wahyu. Ujung-ujung tu Ibnu Hajar Fathul Bari ini syarah kepada Sahih Bukhari. Imam Bukhari tak bab yang ujung-ujung ni, bab ayat-ayat Quran dan hadis tentang akidah. Jadi Ibnu Hajar syarahnya dalam Fathul Bari. Tengok di dalam kitab Tauhid. Jadi dia kata di sini, lam yunqal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin min ashabihi, tidak dinakalkan daripada Nabi dan juga daripada sahabatnya, min tariqis sahihi tasrih, daripada jalan yang sahih lagi terang. Riwayat itu yang riwayat yang sahih daripada Nabi, riwayat yang terang daripada Nabi dan juga sahabat, bi wujubi ta'wili syai'in min zalik, wajib takwil ayat-ayat mutasyabihat ni. Apa yang disebut oleh Allah dan apa yang disebut oleh Nabi ni wajib takwil. Wala man'in min zikrihi, dan tidak larang untuk diperjelaskan, untuk kita sebut. Sebab Ibnu Hajar kata, tengok tuan-tuan, di antara benda yang kita kena ingat ni, kalau orang tanya kita ataupun orang tak tanya, kita nak jawab kepada golongan-golongan yang tak faham ni. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Quran, al-yaumal akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina, kan? Jadi al-yauma akmaltu lakum di sini, hari ini aku sempurnakan. Islam telah disempurnakan oleh Allah. Lepas tu Ibnu Hajar kata lagi, dan ayat Al-Quran Allah Ta'ala perintahkan supaya Rasul menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah. Ya ayuhar Rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Islam telah sempurna. Nabi diperintahkan untuk menyampaikan. Nabi ada takwil tak? Ya dengan makna apa? Kudrah dengan makna apa? Nuzul dengan makna apa? Ru'yah apa maksud? Nabi tak takwil, sahabat tak takwil. Islam dah sempurna. Kalau andai kata perlunya kepada takwilan untuk memahami sifat-sifat Allah, Islam tak sempurna, sebab Nabi tak takwil. Kalau mesti, saya kata harus, sebab ulama Ibn Hajar pun kata harus kita takwil ni. Kudrah dengan makna, kita kata ya dengan makna kudrah, wajh dengan makna zat, ain dengan makna pada ilmu, kita boleh terima takwilan tu, sebab itu dipegang oleh sebahagian daripada ulama, dan di sudut bahasa Arab pun sah. Kalau kita belajar kita usul fiqh pun harus takwil. Cuma isunya mereka kata wajib, kita kata harus. Kalau tak takwil, dosa dan salah. Jadi bila kita tengok sampai tentang ayat-ayat yang macam ni, Nabi tak takwil, sahabat tak takwil, pegang sebagaimana yang dia datang. Jadi maknanya Islam tak sempurna kalau mesti nak kena takwil, mesti nak kena hurai yang sesuai dengan pemikiran, dengan logik, maka Islam tak sempurna. Satu. Yang keduanya, Nabi tak sampaikan kepada kita. Nabi sembunyi. Hak Nabi sampai tu tak habis. Nabi sampai tak habis. Sebab koma kata wajib takwil, sedangkan Nabi tak takwil. Nabi tak sampaikan pun maklumat tentang takwil ayat-ayat mutasyabihat ataupun ayat-ayat sifat. Pertamanya, Islam tak sempurna lagi kerana perlukan kepada takwilan. Yang keduanya, Nabi tak sampai habis. Nabi ada sorok. Sorok ni, ilmu yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi, wahyu-wahyu diturunkan kepada Nabi, sorok ni mustahil ke? Harus. Mustahil bagi Nabi. Kitman. Sifat yang apa dia? Sifat yang mustahil bagi Nabi. Yang wajib maknanya tabligh. Lawan tabligh maknanya kitman. Maknanya kitman sembunyi. Maka Nabi sembunyi ke? Bila kita kata mustahil Nabi sembunyi, Nabi dah sampai semua benda ni, Nabi takwil, Nabi tak sampaikan. Nabi tak suruh takwil. Maka kesimpulannya, Islam tu dah sempurna. Dengan apa yang ada disebut oleh Nabi SAW tu, Islam tu dah lengkap sempurna. Nabi tak takwil, dia tak bahas panjang. Tangan-tangan, ru'yah, nuzul, macam mana surah kepada Allah. Dan satu lagi yang terakhir saya nak sebut. Kalau sampai bab ayat akidah, hadis, mesti saya lambat. Saya ambil baca sikit ya, saya akan syarah panjang. Sebab tani yang duduk jadi bab orang duk balah ni. Kelahi, menuduh orang mujassimah. Saya di antara malam ni sebetulnya saya pergi ke mana? Saya ada kuliah di mana?
Ada satu masjid di Paya Terubung, ada orang kata tak boleh sebab ustaz ni mujassimah. Tidak, malam ni alhamdulillah saya boleh balik awal. Kan dalam bila isu debat kata ni boleh balik awal ni. Kalau ada debat ni boleh balik awal. Saya pun hari ni boleh balik awal lah. Sebab sepatutnya saya tak balik awal. Saya ada satu kuliah lagi maghrib di Paya Terubung kan. Di antara sebab yang dia orang sekat, sebab dikatakan saya ni mujassimah, punya jahil murakab. Mujassimah ini menjisimkan Allah, mengatakan Allah Ta'ala berjisim sebagaimana makhluk. Mengatakan Allah Ta'ala berjisim sebagaimana makhluk. Kita hanya menyebut apa yang disebut oleh Allah. Kita hanya menyebut apa yang disebut oleh Allah dan disebut oleh Rasul. Itu sahaja. Saya nak sebut yang terakhir, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang manusia yang terakhir masuk syurga. Bila dia masuk syurga, tuan-tuan boleh tengok hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitabul Iman. Bila dia masuk syurga akhir, Allah Ta'ala kata inilah haba yang kamu dapat. Dia pun rasa terkejut macam Allah Ta'ala nak mempermain-mainkan dia. Inilah nikmat syurga yang kamu dapat. Dia pun rasa terkejut lah, hebat. Dia duk rasa dia tak layak lah sebab dia masuk akhir syurga, bukan golongan awal ni, golongan generasi yang pertama masuk. Dia terkejut. Dia kata, adakah kamu mempersendakan aku sedangkan kamu adalah Tuhan sekalian alam? Kamu adalah Tuhan. Adakah kamu nak mempersendakan, nak mempermain-mainkan aku ni? Aku dapat nikmat yang macam ni tak layak dengan kedudukan, dengan amalan, dengan pahala aku ni. Allah Ta'ala pun ketahu. Tengok, Allah Ta'ala ketahu. Nabi SAW ketika meriwayatkan hadis ni, Nabi juga turut ketawa. Adakah Nabi mentashbihkan ketawa Allah dengan ketawa dia? Adakah Nabi termasuk daripada musyabbihah? Sebab Allah ketawa, Nabi pun ketawa ketika meriwayatkan hadis ni. Sahabat pula ketawa dengan sebab Nabi ketawa. Adakah juga sahabat telah mentashbihkan ketawa Allah dengan ketawa dia? Macam mana kita nak jawab? Saya hanya mengatakan Allah Ta'ala atas aras. Saya tak naik ke atas aras. Naik atas aras ni macam ni. Saya tak buat macam tu. Saya kata nuzul ni turun macam ni. Saya tak buat macam tu. Saya cerita sahaja. Ini Nabi ketawa. Sebab tu bahaya kalau tak mengaji hadis ni. Adakah Nabi menyamakan diri dia dengan Allah? Tak. Dia hanya menceritakan ketawa. Allah Ta'ala ketawa. Ketawa Allah macam lain, ketawa Nabi macam lain, ketawa sahabat macam lain. Sedangkan mukhalafah lah. Begitu juga dengan sifat-sifat yang lain. Kalau istawa, yang layak dengan Allah Ta'ala, iyad dengan layak, ain yang layak dengan Allah, wajh dengan yang layak. Kenapa nak kiaskan? Kalau kata istawa dengan makna ni menyamakan. Kata ada tangan, menyamakan. Ada mata, menyamakan. Sedangkan fala tadribu lillahil amsal. Jangan kamu bandingkan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Mana boleh buat perbandingan? Golongan yang buat perbandingan kalau macam tu, macam ni. Kalau macam ni, dia membandingkan Allah. Kita yang mengaji akidah salah, kita tidak membandingkan Allah dengan sesuatu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kerana Allah Ta'ala nak banding pun tak boleh. Tak boleh banding. Kalau banding juga, tak boleh banding. Kalau banding juga tak sama. Sebab zat yang kodim berserta dengan sifat-sifat yang kodim, nak banding dengan zat yang baru berserta dengan sifat-sifat yang baru, mana sama. Jadi kita tengok cukup jelas lah. Bagi kita yang mengaji yang kena salah ni, jangan pening-pening lah. Satu, jangan pening. Yang keduanya, kalau orang timbulkan kemusykilan, tuan-tuan boleh jawab. Sebab tu saya duk bagi dalil Quran, saya bagi hadis dalam kitab ni, supaya bila orang buat macam ni, ni jawapan dia. Kamu baca kitab ni. Contohnya kitab Fathul Bari, jilid yang ke-13, muka surat 23. Wallahu a'lam. Aku qali hadza. Astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.